الحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن والحمد لله الذي من علينا بسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sebelum ini telah kita mempelajari tentang syarat tawjih bacaan dalam solat, doa iftitah, kemudian berkaitan dengan doa tasyahud. Seterusnya yang perlu kita ketahui di dalam solat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala berdiri menghadap Allah, dan kerana Allah, seperti mana yang telah kita ikrarkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kalimah wa mahyaya, keadaan hidupku, pada kita hidup lalu kita pun solat, lillahi rabbil alamin. Setelah kita mati, perbuatan solat tidak ada, tetapi pahala solat masih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ganjaran solat itu datang daripada Allah. Dia adalah makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, tetapi dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala memberinya kepada kita, kerana solat itu dinisbahkan kepada kita. Hanya kurniaan dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qumu lillahi qanitin wa qumu lillahi, dan dirilah, maksudnya di sini dua kaki kita berpijak di atas tanah, tidak ke awang-awangan. Itu maksudnya waqumu lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qanitin, tekun. Qanitin itu yang dimasukkan dengan wajjahtu wajhiyal ladzi fataras samawati wal ard hanifa. Itu maksud qanitin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa. Hunafa itulah qanitin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Itu. Lalu Rasulullah mengajar salat kepada kita. Para sahabat melihat Nabi berdiri menghadap ke arah kiblat. Hanya saja ada satu perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala tak perintah kepada Nabi, tapi Nabi melakukannya sehingga menjadi sunnah. Dan sebagian ulama menyatakan bahawasanya ada dua perbuatan suatu berdiri menghadap Allah, yakni pada tangan kita. Dia disebut sebagai sedekap ataupun disebut sebagai taktif. Apa maksudnya? Kita berqiyam, tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Makruh kalau sekiranya tangan kiri letak atas tangan kanan waktu kita berqiyam. Tentang di mana kedudukan tangan itu, di dada ke, bawah sedikit ke, di atas pusat ke, atas sedikit pada pusat ke, bawah pusat ke, itu semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada juga perkara yang ulama-ulama bahaskan adalah tentang kedudukan tangan itu perlu berqiyam atau tidak, maknanya perlu bersedekap ataupun tidak. Ada sebagian ulama menyatakan hukumnya adalah sunnah, seperti mana dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Syafi'i,
dalam mazhab Hambali hukumnya adalah sunnah. Akan tetapi dalam mazhab Maliki, Imam Malik berfatwa sekiranya solat fardu makruh berqiyam sambil bersedekap, maknanya letak tangan kanan di atas tangan kiri. Tetapi yang sunnahnya adalah meluruskan tangan. Itu dalam mazhab Maliki. Lalu di sinilah kita lihatnya kembali ayat Quran, wa qumu lillahi. Allah Subhanahu wa taala perintah menghadap dia dalam keadaan berdiri. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak perintah kepada baginda Rasulullah untuk sedekapkan tangan dia. Tidak. Lalu di sinilah kita lihat perbuatan Rasulullah dalam memahami dengan apa yang diperintah oleh Allah. Sebab kita kena tahu Rasulullah apabila solat dia menghadap Allah dan melihatnya. Itu yang perlu kita ketahui. Muqabah, musyahadah, itu yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Malik berfatwa makruh kalau sekiranya solat dalam keadaan sedekap tangan. Yang sunnah adalah meluruskan tangan. Oleh kerana itu, waktu saya belajar dulu, guru anak murid bermazhab Maliki, saya Syafi'i, bila dia solat maka dia meluruskan tangan. Tetapi apabila solat sunnah dia sedekap. Solat fardu lurus. Disebabkan solat fardu kalau mereka sedekap juga tangannya hukumnya makruh. Dan perkara ini termasuk daripada apa yang telah dilakukan oleh Rasul dalam solat. Dan kita jangan memandang hanya Syiah saja yang solat meluruskan tangan. Sebab Syiah kalau dia solat memang dia luruskan tangan. Sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Tapi mazhab Maliki hanya terikat pada solat fardu. Mengapa agaknya? Disebabkan itu cara Rasulullah solat. Tapi Rasulullah SAW juga sedekap tangannya. Imam Malik memandang bahawasanya Rasulullah kalau sekiranya Nabi solat sunat baru Nabi sedekap. Tapi kalau solat fardu Nabi meluruskan tangan. Kata guru saya, pada awal-awal solat dulu Rasulullah SAW solat meluruskan tangan. Sebab solat kita daripada Mekah lagi. Kemudian hijrah ke Madinah, Rasulullah solat masih meluruskan tangan. Kemudian Rasulullah SAW pun sedekapkan tangan dalam beberapa keadaan. Mengapa agaknya? Disebabkan ada perbuatan di antara sahabat, bila meluruskan tangan maka tangannya digoyang-goyang. Gitu. Lalu Rasulullah SAW ada sahabat pegang gini, sedekap gini, nak goyang macam mana? Tapi bila lurus ya, tangan mula sana, mula sini, usir sana, usir sini. Macam kita sekejap masuk bukit, keluar balik gitu. Macam kita hari ni tengok ada kunci ke tak ada telefon tak ada dalam bukit. Zaman Rasulullah pun sama juga, nak tengok ada kunci unta tak gitu. Cek sana, cek sini. Lalu Rasulullah diam dia. Cuma Rasulullah SAW apabila sedekap beberapa keadaan. Tapi tetap juga Rasulullah apabila solat fardu luruskan tangan. Tapi Nabi ajar sahabat sedekap. Bila Nabi tengok ada sahabat Rasulullah dah mula goyang, Nabi pun sedekapkan tangan. Bila para sahabat melihat, terus mereka pun sedekapkan tangan. Sebab Rasulullah dah mengubah posisi tangan. Itulah cara Rasulullah mengajar solat. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, satu ketika, satu malam, aku pergi ke rumah Rasulullah dan Rasulullah sedang solat malam. Dan Rasulullah sedekap tangan dia. Kebiasaan Nabi lurus. Hari itu aku lihat Nabi sedekap tangan dia. Kita bahasa Melayu sebut sedekap, sedekap. Nabi sedekap tangannya, lalu dia meletakkan tangannya di bawah pusat.
di bawah pusat. Hadis itu tidak terkait dengan hadis solat fardu, tapi solat sunnah malam. Imam Abu Hanifah mengambil hadis itu lalu dimasukkan juga dalam solat fardu. Pada solat fardu disunatkan letak tangan bawah pusat, begitu juga solat sunat. Mazhab Hanafi dan salah satu fatwa dalam mazhab Hanbali, Imam Ahmad juga berfatwa, dan dia ada hadisnya. Dia ada riwayat pada Sayyidina Utsman juga, daripada Sayyidina Ali juga, Abdullah bin Mas'ud juga, dan penduduk Kufah mengamalkannya. Begitu. Jadi apa yang saya sebut di sini agar kita melihat begitulah Allah Subhanahu wa taala perintah kita solat, tetapi apa yang berada dalam solat itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihi wasallam mengajar Nabi solat, seperti mana juga Jibril alaihi wasallam mengajar Nabi bacaan Quran dengan qiraat, beberapa qiraat. Kaedah begitu. Untuk apa? Untuk memudahkan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Jibril, umatku mempunyai beberapa kabilah. Quran turun dengan satu wajah. Ada di antara umatku orang Arab yang tidak mampu untuk membaca dengan satu wajah. Lalu Jibril alaihi wasallam mohon kepada Allah, sehinggalah kata Rasulullah diturunkan Quran dengan 7 wajah. Ada 7 kaedah, tetapi ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memudahkan umat. Memudahkan. Seperti mana contoh, di lidah dia dah biasa dengan hai, tiba-tiba Rasulullah mengajar ha, tetapi apabila mereka membacanya tetap pergi ke he juga. Wadduha wal laili idza saja. Nabi baca Quran wadduha wal laili idza saja. Bahkan Abdullah bin Mas'ud dengan Sayyidina Ali pun berubah bacaan. Sayyidina Ali membaca wadduha, Abdullah bin Mas'ud wadduha. Lalu nak diubah, kadang-kadang tak lupa nak dibaca perubahan itu. Maknanya seseorang dia biasa sebut hai, tiba-tiba turun Quran baca ha. Nak mengubahnya bukan mudah sebab mereka orang Arab. Ha dengan hai pun bahasa Arab. Lalu Rasulullah mengizinkan baca dah hai. Ada di antara sahabat Rasulullah baca ha. Nak ha tak boleh, he pun tak boleh, dibaca ha. Tiba-tiba pula turun Quran dengan wadduha. Nak dibaca wadduha, terbaca juga wadduha. Nabi izinkan baca. Mudah bagi umat. Kita orang Melayu hebat sebab tiga-tiga kita boleh baca. Wadduha, wadduha, wadduha. Bota kanan satu, sidam kiri satu, kota Kuala Muda satu. Semua ada di situ. Kota Kuala Muda wadduha lah. Kota wadduha. Sidam kiri wadduha gitu. Contoh gitulah. Lalu bila solat waqumu lillahi qanitin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajar sahabat mudahkannya. Bila dimudahkan, baru kita nampak ibadah ini telah dimudahkan oleh Allah. Islam ni ad-dinul yusrun, kata Rasulullah. Dibaca juga ad-dinul yusran, sebab ada kalimat inna ad-dina yusran. Agama ini telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Lalu Rasulullah menzahirkan kemudahan ada dalam solat, dimudahkan, tetapi perlu mengikut panduan juga. Jangan kita ikut mudah ini dengan cara kita. Kembali pada cara Rasulullah, bagaimana Rasulullah memudahkan umat. Sehingga Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad memahami kemudahan ini. Lalu datang kepada mereka beberapa riwayat dan praktikal yang lain. Bahkan di Madinah, bila yang solat fardu, imam meluruskan tangan bersama makmum. Sehingga Imam Malik pun melihat pada zaman itu, maka dia berfatwa sunnah meluruskan tangan. Dan di Madinah, apabila imam takbiratul ihram Allahu akbar,
terus baca alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada bismillah, tidak ada doa tawjih. Wajjahtu wajhi alladhi ka subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Tidak ada bacaan. Terus Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka Imam Malik memakruhkan kalau baca. Makruh bagi Imam Malik. Mengapa agaknya? Sebab di Madinah imam membaca demikian. Rasulullah wafat di mana? Di Madinah. Kemudian diteruskan oleh para sahabat Rasulullah di Madinah. Kata Anas bin Malik, sahabat Rasulullah, aku solat belakang Nabi. Di mana? Di Madinah. Dia khadam Nabi 10 tahun di Madinah. Nabi wafat. Kemudian aku solat di belakang Abu Bakar Siddiq. Di mana? Di Madinah. Kemudian aku solat belakangnya Umar. Di mana? Di Madinah. Lepas tu Osman. Di mana? Di Madinah. Dia sempat 3 sahabat ni. Lalu setelah mereka takbir termasuk Rasulullah Allahu Akbar, terus alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada bacaan yang lain tanpa bismillah. Jadi Imam Malik mengambil hadis tu. Imam Malik mengambil hadis tu. Kerana itu adalah apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Sebab fatwa Imam Malik, kalau orang di Madinah amal, diambil jadi fatwa. 3 mazhab lagi tak akan jadi fatwa sebab pakai dalil. Itu bahasa Imam Syafi'i tak ikut Imam Malik dalam hal ni. Imam Syafi'i tetap juga berfatwa Allahu Akbar, bacaan Allah wajah alladhi fatara as-samawati yang kita baca. Kemudian pula a'udzubillah, lepas tu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Bertentangan dengan fatwa Imam Malik. Sedangkan Imam Malik tu siapa? Gurunya Imam Syafi'i. Guru pada Imam Syafi'i. Adakah Imam Syafi'i menolak gurunya? Tidak. Tetapi agar kita melihat di sini beberapa perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita melihat itu semua telah dimudahkan oleh Rasulullah. Oleh kerana penduduk Madinah, penduduk yang hampir dengan kehidupan Nabi, maka mereka sangat faham sunnah Nabi. Manakala Imam Abu Hanifah di Kufah, Imam Ahmad di Baghdad, Imam Syafi'i dia rata-rata dah. Dia pun pernah sampai ke Madinah belajar Imam Malik. Kemudian dia ada di Mekah. Sebelum tu dia belajar di Mekah. Masa dia tengok imam ataupun waktu dia duduk di Mekah, imam ni qiyam, sedekah. Pergi ke Madinah, semua tangan lurus. Pergi ke Mesir, sedekah. Pergi ke Baghdad, pergi ke Kufah, sedekah. Pergi ke Yaman, sedekah. Ke Madinah, tangan lurus. Akan tetapi jangan menyatakan bahawa itu Rasulullah tidak lakukannya. Tidak, itu sunnah Rasulullah. Sedekah. Lalu di sinilah kita lihat bahawa itulah caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salat. Hanya saja solat kita tidak melalui terus riwayat sampai Imam Malik. Apatah lagi kita bukan penduduk Madinah, apatah lagi kita sendiri pun bukannya talim-nalim perguruan sampai ke fatwa-fatwa Imam Malik. Jadi oleh kerana itu kita tidak mengamalkannya, kerana kita mengambil panduan fatwa sampai Imam Syafi'i. Gitu. Kerana kita melalui dalil, melalui hujah, melalui fatwa ulama-ulama kita. Walaupun begitu, yang perlu kita ketahui bahawasanya kalau kita memperhalusi tentang solat, berdiri dan berqiyam itu sedekah, caranya ahlullah, arif billah, para waliullah solat. Saya sendiri pernah melihat para wali, guru-guru kita yang antara para wali solat, semua keadaan itu ada.
Dia solat fardu, tangan dia lurus. Dia solat sunat, dia qiyam. Ada kalanya dia solat, dia qiyam, lepas tu tangan lurus, lepas tu qiyam balik. Lalu kita bertanya, adakah ini termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu mereka adalah orang yang sangat alim di sudut sunnah Rasulullah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika mana mereka solat, dalam satu keadaan tangan mereka lurus untuk melihat itu sunnah Rasulullah. Dalam satu keadaan tangan diqiyamkan sedekat, itu sunnah Rasulullah. Maka di sini berjalan dua sunnah. Itu cara orang alim solat. Seperti mana contoh kita dalam mazhab Syafi'i ada dua fatwa. Antaranya Imam An-Nawawi berfatwa, umum punya fatwa, asalkan doa tanda tangan umum. Satu. Imam An-Nawawi berfatwa sunnah bagi seseorang yang berdoa menadah tangan. Kemudian pula sunnah ketika mana khatib sedang yang berdoa tidak perlu angkat tangan. Sunnahnya amin saja, tak perlu angkat tangan. Lalu kita orang awam pun belajar. Ada sebahagian guru-guru kita kata makruh waktu imam atau khatib itu berkhutbah dibaca doa lalu kita angkat tangan. Amin, amin, makruh juga. Lalu dia mengatakan jangan angkat tangan, terus amin saja. Tetapi perkara ini, khilaf ini bukan khilafatul awla. Apa maksudnya? Khilaf yang tidak perlu diperbahaskan, tak diutamakan untuk dibahas. Mengapa agaknya? Kerana apabila kita mengetahui kita boleh mengamalkan dua sunnah, khatib sedang berdoa, kita jangan angkat tangan, sebab adalah salah satu sunnah tidak mengangkat tangan ketika mana khatib sedang berdoa. Cuma sunnahnya amin, amin. Di pertengahannya doanya akan khatib kita angkat tangan. Mengapa agaknya? Sebab fatwa Imam An-Nawawi sunnah doa angkat tangan. Dua sunnah di situ bagi orang yang belajar. Ini disebutnya ahlullah. Itu pasal para waliullah ni orang betul-betul mahir, betul-betul pakar, betul-betul alim ilmu Islam, ilmu zahir batin. Sunnah-sunnah Rasulullah sangat-sangat mereka dalami. Itu pasal kadang-kadang kita tengok dia solat lain macam, tapi itulah solahnya Rasulullah, dan itulah solah yang ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla wa ala. Mengapa agaknya? Seperti mana contoh, kalau sekiranya kita baca Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala kata istighfar, wastaghfirullah, kita astaghfirullah, astaghfirullah. Sabbih isma rabbikal a'la, kita berhenti sekejap, seperti mana Sayyidina Ali apabila dia membaca ataupun mendengar orang baca Sabbih isma rabbikal a'la, Sayyidina Ali membaca Subhana rabbiyal a'la. Fasabbih bismi rabbikal azim, bertasbihlah kamu memuji Allah Tuhan yang Maha Agung, lalu membaca Subhana rabbiyal azim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Lalu perintahnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Apa maksudnya? Ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa as'alullaha min fadlih, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kurniaan. Lalu baca Allahumma inni as'aluka min fadlika. Lalulah begitulah apabila seseorang ahlullah, arabillah, waliullah, apabila salat Allahu Akbar, ada hubungan dengan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala perintah tawjih, dan dia akan baca wajhatu wajhil ladzi fadhala.
Dia akan baca sehingga Allah Subhanahu Wa Taala kata Al-Fatihah, maka dia akan berubah baca surah Al-Fatihah. Dia ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata baca surah ini, baca surah itu. Soalannya di mana bacaan itu? Daripada mana perbicaraan itu? Hatinya. Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan dia. Sehingga dah satu keadaan seperti mana yang telah saya beri contoh tadi. Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Wastaghfirullah." Istighfar kepada Allah. Dia baca ayat itu selesai. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'u wastaghfirullah wastaghfiru lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Lalu ahlullah apabila solat dia qiyam, Allah kata luruskan tangan, serah diri pada aku. Maka dia luruskan tangan. Bila seseorang meluruskan tangan, dia lebih rasa diri dia diserahkan seluruhnya. Lalu ulama-ulama kita berfatwa, tidak menjadi satu kesalahan bagi seseorang yang solahnya itu mengikut pada hubungan muamalah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang berlaku atas Rasulullah. Allahu Akbar, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melepas tangan. Waktu Nabi meletak tangan bawah pusat. Waktu Nabi qiyam berdiri. Itu adalah solatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi oleh kerana kita ni orang awam tak merasai muamalah tadi, maka diajar tertib tetap dalam keadaan gitunya. Allahu Akbar, itulah sampai habis solat dalam qiyam kita. Sebab kita tak ada hubungan tu. Bagi ahlullah dia ada hubungan. Oleh kerana itu apabila kita melihat di antara kita solat kadang-kadang bertentangan dengan mazhab yang kita pegang, dan mungkin dia bermazhab Syafi'i juga. Solat Allahu Akbar tak tangan bawah pusat. Sebagian ustaz kata, kenapa nak tak tangan bawah pusat, macam orang malas dia solat. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata malas. Ustaz ni tak mendalami fiqh. Allahu Akbar. Ada seorang ustaz tu, dia kata, bang siapa solat tangan letak bawah pusat, itu solat orang malas. Padahal hadis daripada Sayyidina Ali penduduk Kufah mengamalkan itu. Sunnah Rasulullah. Dan kata Imam Ahmad, salah satu sunnah Rasulullah berqiyam, sedekatnya tangan di bawah pusatnya. Jangan terlalu bawah sangat. Itu tempat lain namanya. Faham saudara? Nak ditutup apa di situ? Takut terbang mungkin. Lalu apa maksudnya di sini? Itu sunnah Rasulullah. Lalu jangan dihukum malas orang solat begitu. Bahkan pernah saya melihat beberapa ulama yang solat, kita tahu dia mazhab Syafi'i, fatwa atas mazhab Syafi'i, alim mazhab Syafi'i. Lalu kita tengok dia solat. Kita pun nak tengok ulama mazhab Syafi'i solat. Allahu Akbar. Tangannya letak bawah pusat, bertentangan dengan mazhab Syafi'i. Bila dia nak rukuk, dia tak angkat tangan, terus rukuk. Sami Allahu liman hamidah pun sama. Padahal dalam mazhab Syafi'i diajar nak rukuk angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah angkat tangan. Nak sujud dia tak angkat. Sujud tak berangkat dah. Ittifaq ulama seluruhnya. Lalu kita pun dia, rupanya itu solat dia dah ahlullah, seorang waliullah solat. Mengapa agaknya itu solat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat apa di sini? Kita melihat bahawa apa yang difatwakan oleh ulama kita yang 4 itu semua termasuk sunnah Rasulullah.
Bila kita mendalami ilmu, kita akan salah dengan semua cara salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sampai satu keadaan ada muamalah Allah Subhanahu wa taala, dia akan ada begitu. Seperti mana contoh pada zaman Abu Hanifah dulu. Seorang anak muridnya nama Daud At-Ta'i. Dia ulama besar. Satu ketika dia belajar tasawuf, kesufian. Dia rasa enak, dia rasa lazat, dia rasa suka pula belajar. Akhirnya dia meninggalkan dunia fatwa. Kitab dia macam satu perpustakaan, habis dia tutup. Rumah dia ada satu tempat macam perpustakaan, dia tutup, dia tak masuk dah. Sejak lepas dia ambil pada jalan tasawuf. Mengapa agaknya? Ilmunya banyak, tetapi dia belum merasai lazatnya. Tak kala mana qiyam ataupun waqumu lillahi qanitin berhadapan dengan Allah, belum rasa lazat, rasa enak. Lalu bila dia belajar ulama-ulama tasawuf, lalu dia menemuinya, dia merasai kelazatan dalam solat, tak kala mana dia ambil tasawuf. Puluh-puluh tahun belajar fiqah, solat tak merasainya nikmat, belajarnya tasawuf, barulah dia merasainya. Ilmu dia dah banyak, lalu dia belajar tasawuf dia. Tasawuf ni mengajar kehalusan makna dalam fiqah. Seperti mana yang saya sebut ni pun kehalusan dalam fiqah, agar kita tak menolak semua sunnah Rasulullah. Bahkan kita juga boleh mengamalkannya. Lalu Daud At-Ta'i sampai peringkat dia menjadi seorang waliullah, wali besar. Di Kufah orang mengenalnya sebagai seorang wali. Dan kebiasaan ahli tasawuf, dia kurang nak berjumpa atau bergaul-gaul dengan orang ni, bersuluk dia. Dia keluar pun untuk solat fardu. Itu pun kalau dia keluar, dia jadi makmum. Dia pakai kelubung sikit agar orang tak kenal, terus pergi sah belakang jadi makmum. Padahal dia ulama besar dah. Satu hari orang kenal dia, panggillah Tok Syekh Al-Imam, engkau mari hari ni, engkau lah layak jadi imam buat kami. Dia kata, tak, aku nak jadi makmum je. Tak boleh lah Tok Syekh, kami ni, saya imam di masjid ni, saya tak boleh nak jadi imam kalau Tok Syekh dah ada kat masjid ni. Tok Syekh jadi imam, dia ulama besar kan. Tak apa, entah jadi imam, saya nak jadi makmum. Tidak Syekh, saya tak boleh nak jadi imam lah kalau Tok Syekh ada. Seperti mana contoh, kalau Imam Masjidil Haram datang kat surau ni, agak imam kita jadi imam tak? Sampai Malik Yawmiddin tu ghairil maghdubi alaihim, dia tak ingat yang lain. Solat maghrib 3 rakaat, belakangnya makmumnya Imam Masjidil Haram buat 2 rakaat, dia tak ingat rakaat dah. Jangan main-main. Lalu soalannya, kalau dia jadi Imam Masjidil Haram mari, dia lah jadi imam. Bahkan kita tengok mana-mana yang mari masjid negara, masjid wilayah, dia jadi imam. Tak tengok dia jadi makmum. Tak tengok dia jadi makmum. Melainkan itu dia datang ke masjid negara, dia jadi imam solat Jumaat. Cuma khutbah dia bahasa Melayu, imam dah khutbah. Dia jadi imam solat. Selagi dia cakap Arab tak faham pula. Baik kita yang cakap, kita yang khutbah, dia jadi imam. Jadi contohnya begitu. Bahkan Daud At-Ta'i jauh lebih besar kedudukannya pada Imam Masjidil Haram. Sebab dia imam mujtahid. Orang minta dia jadi imam, dia kata tak mau, jangan suruh aku, susah kamu nanti. Tidak ada susahnya, kami nak ambil berkat. Dia pun nak buat macam mana, dia jadi imam. Allahu Akbar, dia solat tak tangan berpusat. Sama ada solat sir ke jar, maghrib ke zuhur ke, wallahu alam. Cuma solat ni terlalu lama.
sehinggalah dia bagi salam, di belakangnya makmum seorang pun dah tak ada. Makmum seorang pun tak ada belakang dia. Asalnya semuanya berimamkan dia. Taib lepas bagi salam yang kedua, belakang seorang makmum pun tak ada. Apa maksud cerita ni? Cerita ni adalah Taib dia tak boleh jadi imam, dia boleh jadi makmum. Kerana apabila dia solat jadi imam, dia dengan Allah. Kata guru saya menceritakan kisahnya. Apabila dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia tidak akan melangkah ayat kedua, mereka Allah beritahu dulu. Baca seterusnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah kata langkah Malik Ar-Rahmanir-Rahim. Selagi mana tak ada jawapan, dia tak langkah. Sampai dah dia rukuk, Subhana rabbiyal azim. Allah tak jawab lagi, Subhana rabbiyal azim. Sebab mazhab Hanafi dia tidak wa bihamdih, dia tak ada. Subhana rabbiyal azim, dia baca dah. Tak ada jawapan daripada Allah. Punya lama, lepas tu Allah kata iktidal, baru selesai. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Allah kata sujud, dia pun sujud. Di mana dia lama? Diri, rukuk, sujud. Iktidal tak lama sebab rukun pendek. Duduk di antara dua sujud tak lama sebab rukun pendek. Jadi dia duduk tunggu Allah Ta'ala waktu diri, rukuk, sujud. Lalu dia pun sujud, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Allah tak jawab. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab, bangun. Dia barulah bangun. Allahu Akbar. Sehinggalah Allah Ta'ala kata bagi salam, baru dia bagi salam. Makmum tak ada seorang sebab tak boleh nak menunggu. Lamanya dia solat, lamanya berdiri, lamanya rukuk, lamanya sujud. Dan At-Taib, apa maksudnya? Itu karamah dia, dia dengan Allah Ta'ala. Jadi kisah yang saya sebut, inilah orangnya. Itu pasal dia solat kadang tangannya lurus, dia ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam kita ni rasa-rasa ada hubungan, buatlah. Kalau tak ada, kiam itu pun. Tiba-tiba kawan kita dah mula, dah ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Baru belajar semalam, sejam je pun dah dapat maqam Marlboro tu. Hui, waliullah 40 tahun baru nak dapat solat macam tu. Dia 40 minit dah dapat. Tadi kau solat macam mana? Dulu bukanlah bawa ketiak bisul. Khulasahnya, kesimpulannya, apabila kita melihat orang yang solat tangan begitu, tangan begini, jangan marah dia, jangan salahkan dia. Dia ada hubungan dengan Allah. Dan semua dia buat sunnah Rasulullah. Itu semua sunnah Rasulullah. Saya ada pengalaman di Saudi dulu, lepas King sebelum ni wafat, yang jadi imam mufti Arab Saudi Ibn Baz dan saudara saya. Jadi saya sempat tengok waktu tu asar, dia solat Allahu Akbar, tangannya lurus. Makmum belakang pun semua tangan lurus. Ada yang lain yang qiyam, dia solat tangan lurus, makmum lain semua solat tangan lurus. Habis saja dia bagi salam, dia buta. Dia tengok pada arah makmum, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia angkat suara kokoh. Pokoknya itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pun Rasulullah apabila selesai bagi salam, Nabi angkat suara, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ini bukan bid'ah, tapi ada sebagian ustaz kata zikir kuat-kuat lepas solat itu bid'ah. Nabi tidak buat. Padahal dalam Sahih Bukhari menyebut Rasulullah mengangkat suara. Dan Ibn Hajar Asqalani kata masyru', disyariatkan lepas bagi salam imam mengangkat suara, makmum pun angkat. Ada makmum yang sedang solat, insya-Allah tak ganggu dia sebabnya zikrullah. Kita bukannya bernyanyi,
Bernyanyi bolehlah ganggu dia. Ini zikrullah, tidak mengganggu dia. Menguatkan jiwa dia dengan la ilaha illallah lagi. Lalu berarti dia pun solat tangan lurus. Apa maksudnya di sini? Kita tak kata dia wali ke apa ke, kita tak cakap apa-apa. Walaupun dia mazhab bukan mazhab kita, tapi amanah dia sunnah Rasul. Makmum dia pun sunnah Rasul. Orang Syiah, Imam Syiah bila solat Allahu Akbar tangan lurus. Sebab waktu saya belajar, ada orang yang kurang belajar, kurang bijak tapi nak cakap agama. Lalu dia cakap apa? Orang yang semayang lurus ni tak ikut sunnah Rasul. Lebih-lebih Syiah, dia kata Syiah semua semayang tangan lurus, tak ikut sunnah. Sunnah ni qiyam. Dia menyatakan salah, menghukum salah orang yang tangan lurus. Dia tidak mendalami ilmu dengan sungguh-sungguh. Lalu apa yang kita perhatikan di sini, bahawasanya solat dengan tangan lurus pun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya jiwa kita, dia begini, sewaktu kita solat berqiyam, kita ada satu rasa. Sebagai ulama menyatakan rasa itu, kalau kamu rasa kamu memiliki, kamu kena lepaskan. Bila kamu lepaskan, maka letak tangan berpusat. Tapi tak belum lagi dapat lepaskan seluruhnya yang kita rasa kita memiliki, maka luruskan tangan. Semua Allah Ta'ala punya. Seperti mana kita takbir Allahu Akbar, maksudnya adalah kebesaran milik Allah. Kita kekedilan, kehinaan, kefakiran. Allahu Akbar, dua tangan maknanya dunia akhirat bukan milik kita. Keduanya milik Allah. Allah yang menciptakannya. Lalu kita siapa? Hamba-Nya saja. Yang miskin, yang fakir, Allahu Akbar. Keindahnya itu. Lalu berqiyam, ikut kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya dia berqiyam dapat menguatkan jiwa, hati, perasaan, qiyamlah dia. Tapi bila dia nak menyerahkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mengatakan begitu, rasa dia memiliki kekuatan, kedaya upayaan, dia kena buang tu semua. Itu bukan sifat ubudiyah. Dia luruskan tangan. Bila dia luruskan tangan, dia rasa dia telah serahkan kepada Allah. Lalu dia qiyam balik. Kadang-kadang dia rasa tak seluruhnya, dia luruskan gitu. Itu ikut bagi orang yang solat dah sampai pada rasa tadi. Kita belum dapat rasa begitu, maka kita solat dulu, nanti kita qiyam mulai, nanti Allah bagi rasa. Kita boleh solat dengan keadaan nak kat dada ke, nak kat perut ke pusat ke, bawah pusat ke, lurus ke, kita akan merasai bila kita solat seorang-seorang. Jangan solat dekat surau sini sebab dah ada petuanya. Nanti kawan tanya, kau dah dapat maqam tu kan? Begitu. Dia tangan lurus dah. Allahu Akbar, tangan lurus. Kawan pula tak tahu, tak maki kuliah, kau dah ikut Syiah kan? Kau dah ikut Syiah semayang tangan lurus tu. Jadi kita buat kat rumah je lah. Itu pun kalau ada rasa. Kalau tak ada rasa, tidur je. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.